أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time, baca faham amal, dan kita ingin meneruskan kisah Nabi Musa yang pendek dalam surah Hud yang Allah berikan peringatan demi peringatan. Sudah pun kita lihat pada surah Yunus pada sesi yang sebelum-sebelum ini, dan kali ini surah Hud Allah membawakan lagi sudut berbeza kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan pada hari ini kita dalam muka surat 233, insya-Allah bacaan bersama dipimpin Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita nak meneruskan dalam surah Hud ini. Surah Hud, surah Yunus ini banyak cerita tentang kebejatan ataupun kezaliman rakyat. Ya, tapi kalau nanti surah Yusuf dah dekat dah Ustaz ya, dah dekat dah. Ini adalah kezaliman ataupun kebejatan dalam sebuah rumah ataupun individu. Bukan rakyat ya. Jadi ini yang kita nak lihat bersama pada hari ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu untuk kami semua. Mari sama-sama kita lihat kepada apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 233. Daripada ayat 98 hingga 99 kita akan menyambung kisah Nabi Musa. Allah memberi komentar tentang Firaun secara spesifik pada ayat 98 hingga 99. Dan kemudian kita diberikan kesimpulan, kita berada di penghujung surah Hud ini, iaitu ibrah daripada kisah umat yang zalim di dunia ini. Apakah yang diharapkan? Apakah yang perlu kita ambil pelajaran, ya, ibrah pengajaran itu pada ayat 100 hingga 102. Dan kemudian ibrah daripada kisah Al-Quran dalam bentuk adanya balasan di akhirat, ya. Maksudnya apakah yang kita boleh bayangkan, yang boleh kita lihat sebenarnya tentang azab yang perlu kita jauhi, dan juga kebahagiaan sa'id yang akan kita baca sehingga ayat 108. Mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 98 hingga ayat 102 untuk sama-sama kita melihat penghujung-penghujung surah Istiqamah, sebenarnya surah Hud, bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada kali ini terus dapat kita meneruskan lagi pengajian Al-Quranul Karim kita daripada muka surat yang ke 233 ayat 98 dan akan dibacakan daripada ayat 98 hingga ayat 102 terlebih dahulu. Jom sama-sama kita teruskan share rancangan ini, tag kepada kawan-kawan, ahli keluarga, sahabat-sahabat, grup-grup, supaya mereka sama-sama dapat manfaatkan masa untuk bersama dengan nikmat yang tidak terhingga ini, itulah nikmat kita bersama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ingin baca dan selepas itu kita nak memahami ayat-ayatnya, seterusnya dapat kita mengamalkan dalam kehidupan kita semua, insya-Allah. Baik, kita sama-sama baca alunan nahwan daripada 98 hingga kepada ayat 102, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-98 hingga 102 untuk kita sama-sama melihat halaman ini. Pada sebahagian yang pertama ini adalah berkaitan dengan bagaimanakah kepimpinan kezaliman, dan Allah memberi tahu kepada kita tentang apa? Tentang azab yang dikenakan kepada pemimpin yang zalim. Ayat 98 Allah menyatakan dia Firaun berjalan di depan kaumnya pada hari kiamat lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka, itulah seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Istilah yang digunakan di sini adalah yaqdumu. Maksudnya sebenarnya Ustaz ya, bila seorang menjadi pemimpin sebenarnya dia akan guna masa yang amat banyak untuk memimpin siang malam pagi petang macam Firaun. Ya, tetapi Allah menggunakan perkataan yaqdumu ini, kalau kita tengok dalam surah Al-Hasyr itu wal tanzur ma qaddamat, sebenarnya kita kena perhatikan apa yang kita sediakan untuk hari esok li ghadin. Maksudnya seorang pemimpin bila dia guna masa, harta, segala pemikirannya, dia membuat satu persediaan. Tetapi bila dia buat persediaan, dia mengetuai. Kes Firaun ini adalah dia mengetuai kaumnya pada hari kiamat, fa'auradahumun nar. Ya, apa maksud fa'auradahumun nar ini? Aurat ini adalah asalnya Ustaz ni ajak kepada air. Ajak, kalau orang nak minum air, jom kan, kita ajak kepada air. Tetapi di sini Allah tak cakap fa'auradahumul ma'. Di sini Allah kata fa'auradahumun nar. Maksudnya ialah kerana selama hari ini Firaun menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk berbuat kejahatan dan kezaliman, maka di sana nanti dia juga akan mengetuai rombongan-rombongannya untuk ke mana? Fa'auradahumun nar, iaitu pergi ke tempat kalau kita bercakap tentang empangan Ustaz ya, aurat ini, maka kerana haus di akhirat nanti, Firaun yang haus dan semua orang haus. Kalau orang yang beriman haus nanti pergi ke Telaga Kauthar. Ya, masya-Allah, yang tak ada dahaga lagi selepas itu. Tetapi bagi Firaun, dia akan mengetuai untuk pergi ke empangan yang penuh dengan api, wabisal wirdul maurud. Ya, Allah nyatakan itulah seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Bila istilah digunakan al-wird ini, maksudnya ialah bagi orang yang kehausan, yang nak mencari air, tetapi bila dia pergi ke tempat yang penuh dengan api, ini adalah sebagai satu azab yang amat sengsara. Ini kalau kita zaman sekarang Ustaz ya, bukan sekadar api,
kalau kita ambil air panas pun mendidih itu, kita bagi pada tetamu kita, nah ambil air bergerak tu, ya, itu pun orang kata apa ni kan, ini tak faham. Tapi memang itu baru air yang menggelegak. Belum lagi kita bercakap tentang fa'auradahumun nar. Kerana apa? Kerana Firaun mengetuai. Ini mesej kepada siapa? Kepada kita tuan-tuan yang memimpin, pemimpin-pemimpin yang ada. Bila kita memimpin, kita perlu asaskan kepada wahyu sebagaimana Nabi Musa serukan. Jika tidak, maka kita akan memimpin juga. Pasal kita suka memimpin, Allah bagi juga sila memimpin di akhirat nanti. Tetapi rupanya fa'auradahumun nar, yang kita kena semak balik agar kita terjauh daripada perkara ini. Wa utbi'u fi hadhihi la'natan yaumal qiyamah, ya. Ayat 99, wa utbi'u fi hadhihi la'nah, diikuti pada mereka ini apa? Laknah di dunia, wa yaumal qiyamah, maksudnya dunia akhirat ustaz. Dua-dua kena dapat laknat. Dan buktinya sampai sekarang orang akan cakap engkau ni teruk macam Firaun. Jangan sampai kita sebagai ketua sampai ada anak buah kita kata dia ni memang teruk sangat, dia seperti Firaun. Jadi itu adalah apa yang disampaikan wa bi'sar rifdul marfud. Apa maksud rifd itu? Sebenarnya bila kita bercakap tentang al-rifd ini, maksudnya memberi kebajikan, memberi pertolongan, rifd. Dan bila Allah menyatakan di sini bahawa bi'sar rifdul marfud, sampai di akhirat nanti apakah yang diberikan? Sila ambil ini kebajikan untuk kamu, iaitu kebajikan api neraka. Itu satu sindiran daripada Allah SWT. Pasal di dunia ini Firaun telah buat apa? Bila dia tengok orang buat jahat, sila ambil kebajikan ataupun nah duit untuk kamu buat lagi kezaliman. Bagi orang yang sedang membawa wahyu seperti Nabi Musa, itu dihalang daripada berbuat kebaikan, maka kerana dia dah memberi kebajikan kepada orang buat zalim, maka Allah juga bagi nanti sila ambil api. Itu namanya apa? Api kebajikan yang akan diberikan. Ar-rifdul marfud. Ini sebagai satu perkara yang kalau zaman di dunia ini Ustaz, ya, kalau ada orang kata saya nak minta lah ketika COVID-19 ni, saya perlukan bantuan. Kalau ketua itu kata nah ambil lah api kan, bakar kamu kan, Allah. Itu sebenarnya tak tahu macam mana. Tetapi kadang-kadang kita mungkin tak nampak Ustaz, ya. Kita mungkin tak bagi api, tapi kalau kita bagi duit, bagi makanan untuk menyokong kezaliman, pemimpin-pemimpin yang menyokong kepada arak, menyokong kepada hiburan tanpa asas ataupun perkara kezaliman yang ada, untuk rasuah, nah ambillah ni RM20 kebajikan untuk awak jadi rider pergi hantar surat rasuah ini, maka itu sebenarnya adalah kebajikan neraka yang sedang dibuat oleh seorang pemimpin, dan ia ditunjukkan oleh Firaun pada suatu masa dahulu. Ayat 100 ini sebagai pelajaran untuk kita ambil sama-sama. Kita baca sekali lagi, ayatnya pendek tetapi ia ada mesej yang amat besar bila Allah menggunakan perkataan amba, bukannya sekadar khabar, dia adalah khabar besar, dan al-qura bukannya al-qaryah. Maksudnya banyak cerita-cerita yang kita dah tengok dalam surah Hud ini, dia adalah berita besar, berita yang sepatutnya mengejutkan kita kepada pemimpin-pemimpin, kerana surah Hud, surah Yunus ini banyak cerita pasal rakyat dan pemimpin. Berbanding surah Yusuf nanti kita akan tengok kisah dalam keluarga. Pun dalam keluarga ada orang yang boleh berbuat kezaliman. Kita baca sekali lagi ayat 100 bersama Ustaz. Okey, jom sama-sama kita baca ayat yang ke-100. Sebagaimana Ustaz Fah sebut tadi, adalah berita besar, berita yang sangat penting untuk kita meneladani kisah tersebut. Anda bayangkan dalam banyak himpunan kisah-kisah qura, sebagaimana Ustaz Fah sebut tadi, Allah pilih kisah ini supaya kita semua dapat belajar, kita semua dapat ambil pengajaran daripada kisah ini, kerana ia adalah kisah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jom ayat ke-100. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ذلك من عليك
عليك منها قائم وحصيد صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 100. Itulah sebahagian berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan. Kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad, antara negeri itu sebahagiannya masih ada kesan-kesannya dan ada pula yang telah musnah. Wa hasid. Ayatnya pendek tetapi ini adalah kesimpulan antara kesimpulan akhir daripada surah Hud yang telah pun kita lewati beberapa muka surat untuk sama-sama kita ambil pelajaran tuan-tuan. Iaitu Allah kata pelajarannya apa? Ini adalah amba. Ini adalah berita besar. Sebagaimana kita tahu bahawa nabi-nabi itu nabi membawa naba. Nabi membawa berita besar. Berita kecil nabi tak bawa. Kan berita kecil ada tawaran 20%, 30% diskaun dekat online, itu nabi tak bawa berita itu. Itu semua orang boleh bawa kisah tersebut dalam berita-berita di TV dan sebagainya, ya. Tetapi berita besar yang dibawa oleh nabi ini salah satunya ialah amba'il qura, iaitu berita besar yang pernah berlaku kepada qaryah-qaryah jadi al-qura plural ataupun kata jamaknya. Maka banyak negeri, Samud, tentang kisah kaum Nabi Musa, Nabi Nuh, banyak negeri-negeri, ya, negeri-negeri yang Allah bawakan yang kita telah belajar. Naqussuhu alaik, ya, kami kisahkan kepadamu. Bila Allah kata kisahkan, agar kita ikut betul-betul, ya, apa yang sedang berlaku. Kalau baik, kalau boleh kitalah orang baik tersebut, ya. Kalau Nabi Nuh itu amat istiqamah bersama anaknya itu sampai ke hujung, masih lagi sayang kepada anaknya, tetapi Allah kata itu bukan ahli keluargamu. Sebagaimana kita dah belajar, ini adalah perkara yang kena ikut rapat-rapat, ya, yaqussuhu, ya, qussi, sebagaimana kita tengok dalam al-Quran Ustaz, ya, kisah Nabi Musa dengan kakak dia kena ikut rapat-rapat ni kan, kepada raga yang ada yang diletakkan Nabi Musa dalamnya. Jadi dalam hal ini Allah kata minha qaimu wa hasid. Sebahagian daripada mereka itu qaimun, Allah kekalkan. Kita boleh nampak piramid, kita boleh nampak kawasan Madian ke tinggalan-tinggalan yang ada, tapi sebahagiannya wa hasid. Wa hasid itu maksudnya Allah cabut, ya, tidak nampak lagi, dia seperti tak pernah hidup di kawasan tersebut. Wa ma zalamnahum, ya, Allah kata bahawa kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Oleh itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi yang mereka sembah selain Allah ketika azab Tuhanmu datang. Sembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka. Dalam komentar oleh Imam Al-Baghawi, ya, menyatakan bagaimana seorang hamba itu menganiaya dirinya, ya. Apakah maksud kezaliman dalam ayat yang ke-101 itu? Jawapannya ialah dengan kekufuran dan kemaksiatan. Dengan kufur, dengan maksiat menyebabkan seorang itu menzalimi diri sendiri. Itu sebabnya tuan-tuan, zalim ini daripada perkataan zum, maksudnya gelap, Ustaz. Orang tu dah dapat cahaya, Allah nak bantu dia pergi ke syurga. Bila dia buat kufur, bila terlibat dengan maksiat, maka dia sedang beritahu pada Allah, ya Allah, tolong tutup lampu, ya Allah, tak payah bawa aku ke syurga. Itu mesej yang diberikan. Yang kita harapkan bila kita tersilap tuan-tuan sekalian dalam hidup kita macam-macam, ya, kekufuran ataupun kemaksiatan, kita kena cepat-cepat apa? Istighfar, dan juga kita cepat-cepat bertaubat. Itu yang diseru oleh nabi-nabi dalam surah Hud. Awal dulu kita baca surah Hud bercakap tentang istighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu untuk mengelakkan kita jadi gelap. Dan Allah menyatakan fama a'nat anhum alihatuhum, ya, tuhan-tuhan ataupun sekutu-sekutu mereka. Kita mungkin rasa macam berhala, Ustaz, ya. Tapi bagi kita yang agama Islam, mungkin tak sembah kubur, mungkin tak sembah berhala, tetapi nafsu dalam diri kita pun kita kena ingat itu juga adalah salah satu ilah yang kita kena ingat. Fama a'nat, dia tidak boleh membantu apa pun, ya, tidak bermanfaat pun. Dan di hujung itu Allah kata wa mazaduhum ghayra tatbib, iaitu maksudnya ketika azab dah datang, sembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka. Tatbib ini daripada perkataan tab, ada kaitan dengan surah yang biasa tuan-tuan baca, iaitu
tabbat yada abi lahabin wa tab, iaitu kerosakan, kemusnahan demi kemusnahan demi kemusnahan itu yang berlaku bila seseorang itu mengambil ataupun menzalimi diri sendiri. Ini ayat 101. Dan ayat 102 Allah menyatakan, dan begitulah siksaan Tuhanmu apabila dia menyeksa negeri yang melakukannya kezaliman, sesungguhnya siksaannya sangat pedih lagi sangat dahsyat. Pedihnya itu di dunia, tapi disambung lagi dahsyat alimun syadid ini sampai di akhirat nanti. Naudzubillah min zalik. Dan Allah bawakan perkara ini, surah Hud kita lihat awal dulu ada istilah nadhir wa bashir. Jadi nadhir ni banyak Ustaz. Ya, bashir ni sikit ya. Pasal apa? Ini di hujung-hujung dakwah Rasul. Di hujung-hujung dakwah Nabi Muhammad turun surah ini. Jadi itu sebabnya ini bukan kata maksudnya kita kena selalu nazir setiap masa ke, itu di hujung. Tapi kita mesti ambil pelajaran penting, iaitu berusaha sedaya upaya. Nabi Muhammad di Mekah itu sekitar paling kurang pun sekitar 11-12 tahun. Ya, kalau Nabi Nuh itu sampai 950 tahun. Barulah di hujung-hujung itu diletakkan nazir, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu warada, iaitu menuju ataupun datang, ya, sebagaimana kita bincang tadi 11 kali disebut di dalam al-Quran. Dan kalau katakan Firaun nak bawa auratnya, ya, bawa orang kepada air, kepada nikmat, tetapi rupa-rupanya bila zalim di dunia, kita gunakan nikmat untuk kezaliman, maka di akhirat nanti pemimpin-pemimpin zalim akan bawa dia punya umat dia, rakyatnya pergi ke mana? Fa'auradahumun nar. Yang kita doakan pemimpin-pemimpin yang ada yang menonton My Quran Time pada hari ini, pastikan semak apa yang kita buat pada hari ini. Kita banyak guna masa, kita banyak guna duit, pening kepala, pastikan atas dasar nur, bukannya zulumat daripada sesuatu yang tidak ada asas. Kita bertemu kembali, kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah, dan Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku di kalangan orang-orang yang menzalimi, menganiaya diri sendiri. Itulah ungkapan Nabi Allah Yunus alaihi salam ketika berada dalam kegelapan perut ikan yang besar yang menelannya, sedaya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui akan kesalahan tadi dan tasbih kepada Allah, memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat tasbih tersebut dikeluarkan, Allah Taala memerintahkan, maka dikeluarkan Nabi Allah Yunus daripada ikan yang tadi. Bagaimana pentingnya kita mengakui kesalahan kita. Dah bahkan sebagaimana Ustaz Fazrul sebut tadi, menzalimi diri sendiri ialah dengan melakukan kesalahan tadi, saya melakukan kesalahan maksiat, dan yang paling penting daripada itu kita mengakui dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat terus setia My Quran Time, baca, faham, amal. Jom kita belajar sedikit tajwid hari ini di hujung-hujung pengajian berkenaan dengan lam qamariyah dan lam syamsiyah ini. Kita nak belajar hari ini ialah kesalahan bacaan dalam lam syamsiyah. Semalam lam qamariyah kesalahan. Hari ini kesalahan bacaan dalam lam syamsiyah adalah tidak menyempurnakan idgham dengan betul. Contoh ayat innahu huwat tawwabur rahim. Huwat tawwabur rahim.
Okey, at-tawwab. Daripada waw itu terus masuk kepada ta. Dia tak boleh lagi kita panjangkan waw innahu huwat. Tak boleh huwat, tak boleh. Dia terus masuk. Kalau at-tawwab sahaja kita mudah nampak. Tapi bila disambung dengan sebelahnya kerana ada lagi alif, hamzah wasal dan lam, kita jadi keliru sehingga kita baca ada sebahagian pembaca membaca waw itu tidak masuk betul-betul dalam ta. Sedangkan dia kena baca dengan idgham. Lam syamsiah ni kerana berjumpa dengan ta, kita terus masuk innahu huwat tawwab. Tak boleh huwat, tak boleh panjangkan wa itu. Juga pada as-samad, Allahus samad, kita baca surah al-ikhlas, Allahus samad terus. Jangan Allahus samad, tak boleh hus, tak boleh panjangkan hu itu. Hus terus. Allahus samad. Terus jadi apa? Ini alif lam syamsiah. Lam itu terus dimasukkan ke dalam sad secara total. Dah dari sudut bacaan lam itu dah tidak ada kerana dimasukkan ke dalam sad. Juga yang terakhir, qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Juga lam tersebut dimasukkan ke dalam huruf nun. Itu kita jaga-jaga bila lam syamsiah ini, maknanya lam itu dimasukkan ke dalam huruf syamsiah yang ada 14 tersebut, masuk itu secara total. Hanya lam itu hanya tinggal pada tulisan saja, adapun pada bacaan dimasukkan ke dalam ataupun disebut sebagai idgham syamsi. Idgham syamsi. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tirmizi. Kita berbincang tentang lam lagi Ustaz ya. Alif lam sebagai, kalau kita belajar dalam nahwu ataupun kita bercakap tentang apa, makrifah dengan nakirah ya. Bila ada alif lam sahaja, ia sudah tentu makrifah, sesuatu definite ya, mudah untuk kita tahu. Bezanya kalau belajar bahasa Inggeris tu the ball dengan a ball misalnya kan. Ya, the ball itu maksudnya definite ya, maksudnya bola tertentu sahaja. Jadi bila ada alif lam itu, ia adalah kalau al-qamar, bulan yang tertentu, bukan bulan di planet mana, tapi mungkin kita bercakap tentang bulan di bumi kan. Masa ada bulan di planet-planet lain kan. Jadi banyak pelajaran daripada alif lam, dan tadi cara bacaannya dari segi tadabburnya pula luas Ustaz ya. Masya-Allah. Maksudnya ini Quran, subhanallah, dia adalah satu mukjizat daripada Allah untuk membantu kita. Kita tak dapat lagi tongkat Nabi Musa, kita tak dapat lagi bulan terbelah, tapi kita dapat wahyu ya, yang boleh membelah jiwa-jiwa kita agar dapat kita membuat persediaan sampai ke akhirat. Jadi kita ingin menyambung kepada ayat 103 hingga ayat 108, di mana kalau ayat 102 tadi Allah menyatakan tentang inna akhzahu alimun syadid, iaitu apabila Allah ini mengazab ya, 102 itu sangat pedih ya, lagi sangat dahsyat. Di dunia pedih, dah pedih, tapi sebenarnya bila sampai di akhirat lagi pedih ya. Dan kalau katakan dahsyat, di sana lagi dahsyat. Dan kalau ada yang kata kita menghadapi cabaran ya, ujian COVID-19, kalau kita berusaha sedaya upaya kita pun, ada orang kata tak apa, tak payah Tuhan pun tak apa, kita boleh uruskan kan, kita bagi COVID vaksin dan sebagainya. Tetapi ada orang yang dia buat saliran air tapi air tak muncul-muncul. Dia kalau bagi vaksin, kalau katakan immunity itu tidak Allah izinkan ya, maka cucuklah macam mana sekalipun tak berkesannya ya. Sebagaimana kalau orang dah meninggal itu, cucuklah macam mana pun tak akan bangun Ustaz ya. Nak ceritanya ialah kita perlu bergantung kepada Allah Subhanahu taala, kerana Firaun ada teknologi, ada tentera dan sebagainya, tetapi ia lemas sahaja. Lemas sahaja. Sebagai satu balasan daripada Allah, bila inna akhzahu alimun syadid, ia boleh datang dalam bentuk pelbagai yang kita doakan agar Allah tidak menjadikan COVID-19 ini azab bagi kita, tetapi ia adalah ujian makin dekatkan diri kepada Allah. Bezanya apa? Azab apabila kita ini sudah ada di hujung, jauh daripada Allah, tapi kalau ujian, ia menyebabkan kita makin dekat dengan Al-Quran, seperti mana tuan-tuan gunakan masa pada hari ini. Kita baca sambungan ayat 103 hingga 108. Silakan. Baik, terima kasih Fazrul. Betul-betul sahabat Al-Quran, jom sama-sama kita membuat masa untuk membaca ayat 103 hingga 108 untuk kita melihat apatah lagi nasihat-nasihat dan cerita-cerita seterusnya
sudah pasti untuk menggerunkan hati-hati kita semua supaya kita berhati-hati berjalan di atas muka bumi ini, supaya di dunia pun kita selamat dan akhirat juga kita selamat dan kita dibebaskan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada neraka yang panas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Wa ma nu'akhiruhu إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita dalam bacaan daripada ayat 103 hingga ayat 108 untuk kita menyambung ya, apakah yang sedang Allah sampaikan tentang kisah-kisah kaum-kaum sebelum ini. Inna fi zalika laayah. Semua itu adalah sebagai satu ayah, iaitu terdapat pengajaran ya, sebagai satu kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ulang ini untuk siapa? Liman khafa azabal akhirah, maksudnya. Allah ulang. Dan mungkin ada yang kata, saya pun dulu baca Quran ni tengok alamak macam ulang-ulang dia ni kan. Malah kadang-kadang dia punya perkataan ni sebiji kan, sebiji sama. Nak ceritanya ialah kezaliman ini memang sebiji juga Ustaz. Dan kalau dulu orang zalim, zaman Nabi Musa pun zalim, Nabi Nuh pun zalim. Ingat zaman ini tak ada orang zalim ke? Begitulah kan, pasal sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Jadi kalau sama daripada Nabi Nuh, Nabi Shu'aib sampai Nabi Musa sampai Nabi Muhammad, macam mana pula kita boleh terlepas daripada menjadi orang yang zalim, kecuali kitalah orang yang sentiasa berjaga-jaga. Liman khafa azabal akhirah, iaitu kita takut kepada azab akhirat. Dan mungkin ada yang kata bahawa azab akhirat ni jauh lagi Ustaz. Kan, jauh lagi ni rasanya. Tapi sebenarnya mudah cerita macam mana dia kalau sama azab ataupun nikmat yang ada. Contohnya lah kalau pagi ni Ustaz ya, kita minum teh tadi contohnya kan. Kalau orang yang takut pada azab akhirat, dia akan cakap minum teh ni sedap ni, harap-harap ni macam manalah sedap minum teh ni kalau di syurga nanti. Allahuakbar. Tetapi kalau azab akhirat takut, minum teh ni ataupun kalau katakan sakit contohnya Ustaz ya, sakit ni ataupun lenguh badan ke, COVID-19 kena pakai macam ni kan, yang ini pun dah tersiksa. Kalau sampai di akhirat nanti Allah kata ini sebagai apa, alimun syadid, iaitu amat-amat pedih, amat-amat sengsara. Macam manalah sengsara kalau sini sakit sikit pun kita dah tak tahan Ustaz ya. Betul.
dekat sana macam manalah gitu. Jadi ini adalah cara berfikir orang yang takut kepada azab akhirah. Zalika yaumum majmu'ul lahun nas wa zalika yaumum mashhud. Oh, masya-Allah. Ini mungkin tuan-tuan kalau adik-adik yang dekat sekolah ke mungkin pernah ada pengalaman rotan ustaz. Kena rotan ke, tengok orang kena rotan ke, ini ayat ini memang menjelaskan perkara ini. Apa Allah cakap? Zalika, pada waktu itu yaumum majmu'ul lahun nas, dikumpulkan segala-gala untuk manusia. Maksudnya semua manusia berkumpul, dan kemudian wadzalika yaumum mashhud, pada waktu itu semuanya hari yang disaksikan. Contohnya lah ya, kalau seorang tu salah Ustaz ya, dia kena rotan, kemudian dia kena rotan depan pengetua saja, kan? Dia mungkin masyhud, disaksikan oleh pengetua, tapi tak ada majmu', tidak ada ramai pelajar-pelajar, cikgu, mak ayah, tak ada. Tak malu sangatlah. Tak malu sangat. Masyhud memang disaksikan, tapi seorang. Cuba bayangkan kalau dia adalah masyhud tapi majmu', dua-dua ada. Satu sekolah, okey, sila datang naik atas pentas. Kemudian saya ada tetamu ni. Mak ayah awak dalam kereta, sila keluar puan. Dan si anak itu atas pentas. Allah. Kamu didapati satu je. Tetapi disebabkan majmu' dan juga masyhud. Tapi kalau katakan majmu' tak ada masyhud, ya. Okey, semua ada tetapi semua tak tahu. Dia Mak ayah tak tahu. mak tak tahu. Okey, kan? Okey lagi. Tapi bila dua-dua gabung ini, bila Allah menggunakan majmu' wa dzalika yaumum masyhud, ini memang ya kelemahan-kelemahan kita, kesilapan saya ustaz ya. Kalau majmu' dan masyhud tahu dekat atas dunia ni, dekat Facebook saya punya fan ke friend ke apa semua tahu sikit je pun kita dah Allah, lemah dah ustaz. Saya ingat masa zaman-zaman belajar dulu kan, kalau tak ingat hafal Quran kan, Subhanallah. Nak bagi biar betul-betul ingat, memang ustaz akan bagi betul-betul malu kau betul. Barulah kita akan, kalau setakat rotan tak jalan. Dia kena ambil Quran junjung. Masuk kelas perempuan. Saya tak ingat Quran. Kena masuk kelas perempuan. Oh, esok lepas ustaz. Betul. 2-3 muka surat ingat ustaz. Mana? Itu sebabnya bila katakan tak kena rotan pun, dia diletak atas pentas saja ustaznya, itu sudah cukup. Ini itu satu sekolah kan. Ini adalah majmu'ul lahun nas, maksudnya seluruh. Allah, ini memang ini Allah pressure betul-betul nak beritahu apa? Pasal orang ini di atas dunia ini dia tak kisah pun. Dia malah bila buat kezaliman itu, dia amat yakin wama nuakhiruhu illa liajalin ma'dud, iaitu dan kami tidak akan menangguhkannya kecuali kami telah sampai waktu yang ditentukan. Ada orang kata bahawa ada lagi orang zalim di atas muka bumi ini, mengapa dia masih lagi memimpin, mengapa dia masih lagi ada kuasa? Tuan-tuan kena ingat bahawa Allah cakap wama nuakhir, kami tidak mengakhirkannya illa li ajalin ma'dud. Allah bagi peluang sebenarnya kepada kita semua yang kita doakan agar kita menjadi orang yang cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah yang berlaku di akhirat nanti? Ayat 105. Kita nak baca sekali lagi ayat 105 ini pasal dia bercakap tentang tak bercakap ustaz. Dekat sini istilah yang digunakan bukan la tatakallamu tapi la takallamu. Dia beza tu. Tatakallamu maksudnya boleh cakap banyak. Ini takallamu ta-nya kurang satu. Jadi cakap sikit pun tak boleh. Allah. Tak boleh. La takallamu nafsun illa biiznih, kecuali dengan izin Allah. Dan sebahagian daripada mereka ada yang sengsara, sebahagiannya ada yang bahagia. Nanti kita bincang apa syaqiyun wa sa'id. Kita baca ayat 105 dahulu. 105. Jom, Allahu akbar. Bila tiba pada hari tersebut, subhanallah, hari sangat besar. 105 kita baca dan kita lihat makna yang sangat cukup menggerunkan kita semua. Auzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnihi faminhum shaqiyyun wa sa'id.
Sadaqallahul azim. Apabila tiba hari itu tiada seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang tercela. Syaqi itu maksudnya sengsara, dan ada yang wasa'id. Sa'id ini saadah, kebahagiaan, hanya 2 kali sahaja berulang dalam al-Quran dan dalam surah Hud sahaja. Maksudnya kalau ada yang kata happy ever after, tidak berlaku di dunia, Ustaz. Kan dalam cerita-cerita kartun tu kan, happy ever after kan, tak ada. Di dunia ini tidak ada sa'id, tidak ada saadah yang ikut definisi dalam al-Quran. Saadah yang sebenar-benarnya, bahagia sebenar-benarnya adalah di akhirat. Pasal kalau minum teh, Ustaznya, kita pergi kedai ke, kita beli daripada delivery ke, kita minum teh tersebut, kita walaupun suka, tetapi kita masih lagi fikir, lepas ni nak beli teh ni lagi kena pakai duit. Masih ada lagi tidak cukup bahagia. Bahagia sebenar-benarnya bila sampai pada ayat 108, Allah kata khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Maksudnya minum teh yang bahagia tak payah cari duit, Ustaz, selama-lamanya. Kan. Tetapi kalau katakan pada ayat yang ke-107, Allah cakap kalau berada di dalam neraka, ayat 106 tu menjelaskan syaqu itu fafinnar, bagaimana sengsara di dalam api neraka itu. Pasal tak dibenarkan bercakap, yang boleh dengar suara pada waktu itu ialah zafirun wa syahiq. Apa maksud zafir? Zafir ini ialah suara macam keldai, Ustaz ya. Kalau dia menjerit yang makin lama makin tinggi. Kalau dia sakit ke, dia letakkan biqiyak sampah ke yang berat sangat tu, dia mengerang itu, makin lama makin sakit, makin tinggi. Itu zafir. Wa syahiq yang kita pernah ada tengok dalam surah Al-Mulk ya. Syahiq ini ialah dia merintih yang makin lama makin perlahan. Tak tahulah nak buat suara macam mana, Ustaz ni, tapi ini suara keldai pasal dah terlampau sakit sangat. Satu makin tinggi, satu lagi makin rendah. Itu saja yang didengar. Allah beritahu perkara ini ya, kerana apa? Kerana kezaliman rakyat-rakyat dan pemimpin yang kita belajar, yang membawa kepada resolusi kita pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-99. Apakah yang perlu kita laksanakan, tuan-tuan? Berikan yang terbaik dalam dunia ini. Kerana apa? Kerana apabila kita beri yang terbaik, maka insya-Allah kita akan dapat yang terbaik atas kebenaran. Yang kedua, selalu berfikir risiko di sini dan di sana, di sini di dunia dan di sana di akhirat, dengan kisah yang terpapar dalam Al-Quran. Kalau kita dapat nikmat, kita nakkan kalau boleh nikmat itu makin kekal, makin mantap bila sampai di akhirat nanti, dengan syarat kita ikut kepada keadilan. Dan yang ketiga, bahagia kekal abadi perlu diusahakan dari sekarang. Ia bukannya lahir Islam terus saya akan masuk syurga, bukan. Ia perlu diusahakan, perlu disyukuri, dan moga-moga Allah jadikan kita pengikut yang menjejak nabi-nabi yang disenaraikan dalam surah Hud. Bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan salah silap kami, ya Allah. Ya Allah, terangkanlah hati-hati kami, ya Allah, sucikanlah hati kami, ya Allah, daripada sifat-sifat munafik, sifat-sifat yang mazmumah, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aib kami sangat banyak, ya Allah. Ya Allah, dosa kami sangat banyak, ya Allah. Engkaulah yang maha menutup aib-aib kami, ya Allah. Jika kau bongkar aib kami, ya Allah, kami tidak tahulah siapalah kami, ya Allah, di sisi manusia, ya Allah. Walaupun begitu, ya Allah, kami mengharapkan akan rahmat pertolongan darimu, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami semua ke syurga, ya Allah, tanpa hisab, ya Allah. Ya Allah, masuklah kami semua ke syurga tanpa hisab, ya Allah. Pilihlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang Kau redai, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ini, ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita menjadi orang yang sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa menjaga keadilan, memperjuangkan keadilan, bukan zalim dalam kepimpinan, dalam rumah tangga kita. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan dijemput untuk menyumbang ya pada nombor yang tertera tersebut, untuk kita sama-sama bawakan mesej keadilan dan tidak memandang sepi ataupun kecil kepada akhirat ini. Kerana kita tahu kalau kita ada kepayahan di sini, kita tidak mahu payah di sana. Kalau kita senang di sini, harapnya makin senang lagi sampai di sana. InsyaAllah kita akan bertemu kembali, dan jaga keselamatan, kesihatan tuan-tuan. Dan pastikan tuan-tuan mendaftar, dan tahniah bagi yang sudah mendapat tarikh. Yang belum, kita doakan agar diberikan kemudahan sehingga kita diberikan izin keselamatan, boleh bertemu antara satu sama lain untuk solat, untuk haj, untuk pelbagai aktiviti keadilan
bukan kezaliman. Kita bertemu kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.